Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat salam sejahtera kepada semua. Okey, kita mula pada jam 8. Yang masuk lewat jangan risau sebab kita masih ada recording. Okey, kita dah record. Jadi kalau ada yang masuk lewat boleh rujuk kepada video recording yang kita akan upload nanti ya. Okay, so hari ini kita nak continue a few things dalam Illustrator dan juga hari ini kita akan tengok beberapa contoh assignment daripada batch yang lepas, assignment yang benchmark lah, yang bagus, supaya kamu dapat idea tentang apa yang sepatutnya korang akan lakukan ya. Okay, so pada hari ini kita akan start dengan beberapa tips lagi untuk Illustrator. Sebelum kita akan masuk kepada cara-cara nak buat tracing. Okay, tracing tomorrow lah, next week tracing. Tracing tu akan dilakukan dalam 3 tutorial juga. Dan saya akan buat video tracing menggunakan objek-objek yang kita akan buat tracing, dan lepas kita trace, kita colorkan dia. Dan kita akan belajar cara nak buat color schemes ya. Okay. Alright, so hari ini ada a few tips and tricks lagi yang saya nak ajar. Yang pertamanya, kalau you guys buka e-campus kita, saya nak you guys tengok tutorial yang dah saya share, beberapa tips yang saya dah share. So kalau macam pelajar-pelajar daripada T1 dan T2 semalam semasa saya ke Uniza, diorang rasanya dah tengok sebab attendance semua banyak dah masuk, ada a few je yang tak attend. Jadi you guys pergi ke week 3 ni, okay, October 22, week 3. So kat sini ada a few videos yang saya dah share kat sini. Saya nak korang tengok satu-satu dalam masa seminggu ni, just tengok. Lepas tu cuba buat exploration dia, dan file yang you guys explore dalam AI tu jangan delete, letakkan di dalam portfolio you guys sebagai eksplorasi langkah eksplorasi software. Okay, so boleh masukkan dalam portfolio, jangan delete, dan nanti kita akan adalah dalam portfolio kita tu bahagian yang kita explore software. Okay. Alright, lepas tu yang ke seterusnya dalam Illustrator, saya nak tunjuk a few tips and tricks lagi. Okay, yang pertamanya adalah, okay, kita start dengan art in illustration dulu. Saya ambil A4 size, saya ambil landscape and then click create. Okay, saya nak korang study satu benda yang agak penting juga dalam Illustrator, iaitu Pathfinder. Okay, Pathfinder. So kalau nak cari Pathfinder tu kat sini, pergi ke Windows and you guys scroll ke bawah and tick Pathfinder. Okay, Pathfinder. Okay, so kalau kita tick ni, okay, biasanya dia akan keluar satu sub window kat sini lah. Okay, kalau saya suka drag je masuk kat tepi ni, so that every time saya nak Pathfinder, saya boleh ada kat sini kan. Okay, so by default tak apalah, kalau untuk kelas ni kita letak kat luar pun tak apa. Okay, so Pathfinder ada shape modes dan juga Pathfinders. So kita akan tengok apa dia punya ciri-cirinya. Okay, kalau saya nak you guys try satu-satu semua benda ni. Okay, kalau shape modes, okay, shape modes ni macam ni cara guna dia. Let's say kita ada satu ellipse, kita kena ellipse lah. Kita guna ellipse tool, dan let's say color ellipse ni adalah warna merah, stroke dia tak ada. Okay, so kita draw satu ellipse, okay, dan kita duplicate satu lagi ellipse kat sini macam ni, and then ellipse kedua ni kita namakan dia, kita warnakan dia dengan warna biru. Okay, contoh. Okay, so apa yang shape mode ni buat, kalau kita drag ke semua objek ni, okay, shape mode ni akan gabungkan kedua-dua objek tu untuk jadi something like this. Okay, dia akan gabungkan. Objek yang di atas akan berada di akan jadi color yang dominan lah. Okay, saya undo Control Z atau Command Z. Kalau saya letak merah ni kat depan, right click, arrange, bring to front. So saya akan dapati kalau saya select, saya akan right click. Kalau saya select dua-dua, saya klik kepada shape mode ni, dia akan jadi color merah sebab merah tu berada di depan. Okay, so kalau itu adalah shape modes. Yang keduanya
tadi tu adalah satu di dekat shape mode yang dengan unite, unite. Yang keduanya adalah minus front. Okay, minus front dia akan tolak yang depan. Okay, dia akan tolak yang depan. So saya select dua ni, saya klik minus front, dia akan keluar logo yang belakang ni. Okay, so ni contoh kalau korang nak lukis bulan sabit ke apa kan. So kita rapatkan lagi bulan sabit ni. Ataupun korang nak yang merah ni kat depan, yang biru ni kat belakang. So let's say saya tukar, arrange yang biru ni ke depan. Okay, so dia akan jadi bulan sabit ni. Minus front, dia akan tolak yang depan, tinggal yang belakang ni saja. Okay, so akan jadi bulan sabit. So bayangkan kalau korang nak lukis, nak dapatkan shape yang accurate ni agak susah sikit kalau guna pen tool atau pencil tool. Tapi dengan guna shape mode ni, Pathfinder shape mode ni, dia akan jadi senang. Okay, kalau ada 3 objek, dia akan tolak yang paling depan. Let's say saya ada satu lagi objek kat sini. Okay, ada satu lagi objek, dan objek ni adalah berwarna hijau. Okay, so kalau ada objek yang paling depan, dia akan unite dengan color yang paling depan. Okay, so bentuk ni akan jadi macam ni lah. Sama dengan shape mode yang kita belajar minggu lepas, which is this one kan. Ingat tak shape mode? Kita boleh buat bentuk daripada kompleks gitu. Ni kalau guna unite lah. Okay, tapi saya undo. Kalau kita guna yang minus front, dia akan tolak yang paling depan juga. Dua yang paling depan, dia akan tinggal yang ujung, yang belakang ni sekali yang ni. Okay, dua yang paling depan. Okay, ni contoh lah. Okay, so saya ketepikan ni dulu. Kita main dengan dua objek ni dulu. Okay, yang ini adalah intersect. Okay, intersect ni dia akan ambil kawasan yang intersection antara dua ni. So apa yang akan jadi adalah kalau saya klik macam ni, dia akan keluar yang tengah ni saja. Okay, dia akan ambil warna merah lah sebab warna merah kat depan. Okay, lepas tu jangan risau, korang boleh tukar lagi color lain yang korang nak. Okay, so it doesn't matter. Yang pentingnya kita tahu cara nak buat bentuk tu. Okay, saya undo. Yang seterusnya adalah yang ini dipanggil exclude. Okay, exclude, dia akan buang intersection ni. Yang tengah ni dia akan buang. Okay, dia akan ambil dua ni ujungnya. Tapi dia dalam bentuk group lah. Kalau korang nak pisahkan dua bentuk ni, korang kena right click and then ungroup. So korang boleh pisahkan dua bentuk yang susah nak dilukis ni. Okay, so korang bolehlah buat elemen design berdasarkan shape mode ni. Cara dia sama dengan icon yang kita belajar ni, shape builder tool ni. Okay, alright, seterusnya saya undo. Okay, seterusnya adalah saya nak ajar Pathfinder bawah ni. Okay, Pathfinder ni benda yang selalu saya guna juga. Okay, yang pertamanya adalah merge. Okay, divide. Okay, divide. So kalau kita ambil semua ni, kita divide kan dia, Pathfinder ni, kita akan dapati objek ni, kalau saya ungroup. Okay, sebenarnya Pathfinder ni dia digunakan untuk path lah, untuk path. Path means garisan tepi ni, ni path. Okay. So kalau saya select ni, saya jadikan dia path warna hitam. Klik OK. Kalau dia hitam, klik OK. And then, okay. So yang belakang ni kita jadikan dia tak ada color. Select sini. This one, fill dia ni tak ada color. Tak boleh. Okay. Okay, so kita ada color. So kalau saya ambil Pathfinder ni, saya jadikan dia divide. So dia boleh pecahkan subjek ni kepada dua objek. Cuma masa korang nak masuk ni, korang kena right click. Korang kena select balik. Right click and ungroup. Kena ungroup. Okay, once you ungroup, you boleh pisahkan objek ni kepada path. Bezanya yang tadi dia shape, yang ni dia path lah. Dia guna path. Okay. Okay, saya undo. Okay. So, dua path berbeza ni. Undo lagi. Okay, saya nak ungroup dia. Supaya dia nampak dua objek yang berbeza lah. Okay. Still. Saya lukis baru lah. Okay, lukis baru. Ellipse tool. Ambil yang ini lebih kecil daripada yang besar ni. Selection tool. Tarik ke sini. Okay. Okay, yang keduanya
kita ada trim. Okay, trim ni kalau kita cut pula. Kalau kita cut, dia akan trimkan pathfinder kita. The filter produce no result. Please select one or more fill path. Okay, yang ni dia nak fill path yang ada fill. So kita masukkan fill. Okay, and then kita ambil trim. So apa yang trim buat, dia letak yang depan ni berada kat sini. Saya ungroup ungroup. Okay, objek yang berada kat depan ni dia trim dan dia akan overlap dengan objek yang ada daripada belakang. Okay, itu beza dia lah. Okay, seterusnya selepas trim, saya undo bagi dia jadi dua balik. Saya letak yang satu ni color lain lah sikit, kuning. Okay, so kita select dua ni. Ini adalah merge. Merge dia gabungkan kedua-dua objek sama macam this one tadi, merge. Saya gabungkan dua-dua objek So dia akan jadi satu objek, cuma dia tak jadi, kalau saya ungroupkan dia, actually dia jadi dua objek berbeza jugalah. Dia gabungkan dua-dua objek tu. Okay. Seterusnya, okay, yang seterusnya adalah crop. Okay, crop, kalau saya select dua objek ni, and then kita tekan crop, dia akan ambil yang tengah. Okay. So akan ada yang tengah tu. Cumanya kalau korang nak ungroup, kalau korang nak ambil yang tengah ni, korang kena masuk dalam objek ni, double tap. Okay. Lepas tu korang kena delete. Yang belakang ni dia jadi transparent macam ni. Just delete je kalau tak nak guna. Kalau nak guna, just bagi dia stroke ke macam ni. Contoh. Kalau korang nak guna, klik OK. Okay. Kalau biasanya kita tak gunalah belakang ni. So kita just klik and delete. Okay. Sekejap. Ungroup dulu and klik delete. Okay. Okay. Seterusnya. Okay. Second lastly adalah outline. Okay. Outline ni kalau saya ambil dua objek, saya klik outline ni, dia akan ambil ke dua-dua outline objek ni. So dia akan jadi outline sajalah. Okay. So ini penting untuk jadikan dia outline. Lepas tu kita boleh kasih path ni dengan ketebalan yang berbeza lah kalau kita nak. Okay. So dia jadi outline saja. Okay. Okay, kalau dia jadi line sajalah, outline. Seterusnya adalah ini adalah minus back. Okay, minus back dia akan delete yang belakang, objek yang belakang. Depan yang ini, belakang yang ini. So saya tukar warna. Nampak? Okay, bila saya select, saya akan klik minus back. Dia akan delete yang belakang, dia akan keluarkan yang depan. Okay. Itu basically Pathfinder dengan shape mode. Dan saya harap korang gunalah untuk membuat objek yang kompleks. Okay. Contohlah kalau korang nak buat objek yang kompleks tu, let's say korang nak buat apa-apa dalam poster ataupun illustration korang. Let's say korang nak buat bentuk, saya ambil polygon, drag, bentuk triangle. Okay. Okay, saya bentuk macam ni. Kemudian saya buat option ataupun alternate drag. Control T transform, besarkan dia sikit. Okay. And then Control T again untuk buat bentuk pokok Christmas macam ni. Dan mungkin saya akan ambil satu rectangle tool. Jadikan dia macam ni. Okay. Lepas tu adjust dia tapak dia ni guna perspective tool yang kita belajar itu. Perspective tool. Ni. Mungkin kita nak macam kecilkan sikit dia punya batang ni. Perspective tool. This one Okay, kita select ni. Okay. This one, perspective. Okay. Do something like this ke? Like this. Okay. So basically kalau dia ada dua bentuk semua ni, kalau nak guna shape builder tool, korang ambil semua bentuk ni. Just okay, kalau guna shape builder tool, kita ambil tiga yang atas ni contoh. Okay. Kalau guna Pathfinder ataupun guna merge ni, dia akan merge semua ni lah.
jadi satu shape yang macam ni. Okay. So, tapi let's say kalau korang nak guna yang atas ni saja dulu. Okay, let's say yang atas ni. Okay, and then kita mergekan dia. Ataupun unite. Okay, dia akan unitekan jadi. Bawah ni akan jadi batang pokok, for example. So, kita boleh buat something like this lah. So, bentuk ni kalau kita nak lukis, dia takes time tau. Kalau kita nak lukis satu-satu dengan ukuran yang sama, tapi menggunakan shape builder tool ni, dia akan jadi much more faster. Okay. Okay. So, itu something yang kita boleh consider lah untuk buat. Especially kalau kita nak buat minimalist punya drawing. Okay. Okay, seterusnya saya nak korang, okay, ni Pathfinder, ingat kita akan study kita akan cari cara guna Pathfinder nanti. So, korang kena study nantilah. Okay. Okay, seterusnya saya nak tunjukkan korang objek. Okay, dekat sini ada panel objek. Okay, sebelum ni kita belajar edit, transform kan. Okay, edit. Kita belajar cara-cara nak transform and so on kan. Kali ni kita nak belajar dekat objek ni. So, apa benda objek ni? Okay. Yang pertamanya korang kena tahu dalam Illustrator ni, kalau kita lukis satu objek, okay, dia akan jadi, dia ada satu, okay, yang dalam ni adalah fill. Okay. Luar ni adalah outline. Okay. Objek yang membentuk outline ni dipanggil sebagai path. Okay, path. Jalan, okay, lorong. Okay. So, path ni kalau dia membentuk complete circle, dia jadi path lah. Dia jadi compound path. Okay, jadi compound path. Dan kalau kita bagi dia stroke, dia akan jadi outline lah. Okay, kita bagi dia stroke, dia akan jadi dipanggil sebagai outline. Okay. Tak nampak stroke ni. Saya besarkan sikit stroke. Okay, ni akan jadi outline. Okay. Tetapi dia ada satu lagi term. Kalau saya guna pen tool, okay, saya lukis something. Okay. Okay, kali ni saya jadikan ni fill dia kosong. Okay. Saya ada dua ni, okay, ni path kan. Ni adalah path. Tapi kalau saya generate something like this, saya duplicate dan saya ambil objek ni, jadikan dia expand and klik fill dengan outline ni, dua-dua saya klik. Biasanya kita tekan OK je, okay. So, korang tengok. Dia ada dua benda berbeza kat sini. Yang ini adalah line tau. Nampak tak? Dia lines. Okay. Dia lines. Dia path. Okay. Dia path yang ada stroke. Okay. Tapi this one, yang atas ni yang saya dah expand tadi, dia adalah outline. Nampak tak? Dia outline. So, kalau saya ambil direct selection tool, dia sebenarnya adalah outline. Dia bukan lagi path. Okay. Dan kita boleh adjust lah. Kalau yang path ni tadi, kalau kita nak adjust dia punya width, kita kena guna width tool. Okay, width tool kat sini. Ingat tak kita belajar dekat pencil ni. Width tool. Kat sini baru kita boleh adjust lah. Oh, sorry. Kita kena select dulu line tu. Okay. And then kita kena ambil width tool. Dia bukan dekat sini, dekat ni width tool kat sini ya. So kita boleh adjust dia punya width ni. Okay. So kena faham ada dua, outline dengan path. Okay, ni path tapi yang atas ni adalah outline. Dia dikelilingi oleh outline. Okay. Dia jadi macam ni. Yang outline ni kalau saya tukar fill dia dengan stroke dia ni, dia akan jadi macam ni. Tapi path kita tak boleh tukar macam tu. Sebab path itself tu adalah line. Okay. Kalau kita tukar dia jadi line. Dia jadi macam ni. Okay. Dia jadi macam ni. Line. Okay. So kena faham ada dua, path dan juga outline. Okay. Okay. Kalau saya lukis satu font. Okay. Saya lukis satu font. Okay. Let's say kita lukis satu font. Font ni adalah UMK. Okay. Font ni dia adalah fill. Okay. Dan dia adalah berbentuk outline, special outline. Okay. Special outline. Dan saya tak boleh adjust anchor point ni. Saya tak boleh adjust. Okay. Saya cuma boleh adjust size, saya boleh adjust jarak antara font, tapi saya tak boleh adjust.
So cara kita nak manipulate teks ni supaya jadi dia boleh adjust, ada beberapa cara. Yang pertamanya macam tadi kita tekan expand object, expand. Okay, klik OK. So semua, okay, saya klik ungroup, dia kena ungroup. Right click. Tak payah ungroup, kita masuk dalam double tap masuk dalam objek tu. Okay, semua yang saya expand tadi dia dah boleh di adjust. Okay, see, dia boleh adjust. Ambil direct selection tool. So let's say saya nak adjust 2 point kat sini. Saya boleh tarik dia ke atas, contoh. Saya boleh tarik dia kat sini, atas. Okay. Tapi saya dah tak boleh adjust ejaan dia semua. Sebab dia dah dalam berbentuk outline. Sebab kita dah expand dia. Okay. Sebab kita dah expand. Okay. Yang kedua, cara nak expand, undo. Okay. Kalau dia ada garis macam ni, maknanya dia still adalah font. Kita tak boleh expand lagi. Dia still bentuk teks. Cara kedua, awak klik objek ni. And then awak pergi ke type, outline, make outline. Make apa? Create outline, create outline. Ni cara kedua. Nak create outline. So saya create outline. So dia akan create lah. Jadi outline macam tadi juga. Okay. Cuma dia kena ungroup dulu. Baru kita boleh adjust manually lah setiap objek yang kita nak ni. Okay. Contoh kita nak buat elemen yang pelik-pelik design kan. So korang boleh buat something like this lah. Okay. So cara yang ketiga, okay, undo, saya undo. Okay, jadi teks balik. Cara yang ketiga adalah pergi ke object, flatten transparency, and then awak klik convert all text to outline. And then yang lain tu uncheck sebab kita nak convert all text je kepada outline. Klik OK. Sekarang dia macam tadi. So ada 3 cara lah. Actually ada 2 lagi cara. Tapi cara 3 yang ni yang paling senang lah. Paling cepat. Okay. So kalau korang tekan Control Y, korang boleh tengok outline dia. Control Y adalah preview mode untuk kita tengok outline. Okay. Control Y. Okay. Ataupun Command Y dalam Mac. Okay. So once you dah clear apa itu path, apa itu outline. Okay. Again saya katakan path ni dia tak semestinya ada color. Path adalah path lah. Path kalau macam ni kan. Okay. Ini adalah path yang ada stroke. Tapi kalau dia tak ada stroke pun, dia macam ni kan. Dia tak ada stroke, dia tak ada fill, dia still dikatakan sebagai path. Okay. Dan kalau dia complete circle, kita completekan circle dia jadi compound path, tapi dia still path lagi lah. Dan kalau kita bagi dia stroke, dia akan jadi outline. Okay. Right. Okay. Okay, ni adalah path yang ada jalan. Once kita right click, kita expand dia akan jadi outline. Klik OK. Nampak? Dalam tu adalah outline dia. Yang ni adalah dia punya stroke dia dan fill dia. Okay. Right. Terusnya, saya nak tunjukkan beberapa features yang ada kat sini dekat objek ni. Sini sangat berguna kalau korang guna untuk design, banyak benda korang boleh guna kat sini. So dengan ada objek tu kita kena ada objek yang kita select lah. Okay. Contohnya kita main dengan ellipse ni lah. Ellipse ni kita kasih dia warna hijau. Okay. Right. So kita klik objek ni, kita tengok apa yang hijau boleh buat. Okay. Kat sini ada path. Okay. Path ni hanya boleh digunakan oleh path lah. Okay. So macam ni dia adalah shape. Kita letak dia ke tepi. Kali ni kita guna path dulu. Okay. Kita tengok. Okay. Yang pertamanya tadi saya nampak ada join kan. Join ni tukar dia warna hijau. Stroke. Okay. Escape. Tekan escape. Tekan P balik untuk pen. Escape P. Buat satu line baru lagi. Okay. So yang pertama tadi kalau korang boleh tengok. Kita tekan escape kalau nak cancel. Okay. Objek. Path. Ada join kan. Join ni cara dia sama dengan ni tadi. Kalau korang ambil. Kalau kita ambil selection tool. Select 1. Select 2. Pergi ke objek. Pergi ke path. Join. Dia akan joinkan lah. 2 objek tu. Dia sama dengan join tool yang kita guna hari tu. Dekat mana join tool? Dekat pencil tool tadi kan. Dekat sini. Ada join tool ni kan. So sama ada kita klik sini. Klik sini.
Ataupun you guys boleh lorekkan dia macam ni. Dia gabungkan. Okay. Ataupun tarik dia. Macam tu. Dia boleh gabungkan. Ataupun kalau tarik ke tepi jadi. Boleh se. Jadi gabung juga. Okay. Tu join. Yang keduanya. Yang ni saya tak tahu average ni. Bukan saya tak tahu. Saya tak tahu guna macam mana. Korang study sendiri average ni. Okay, saya tak tahu. Yang ketiganya adalah outline stroke. Okay, outline stroke ni adalah. Okay, kalau saya klik objek ni. Saya klik objek. And then path, outline stroke, dia akan convert objek stroke kita tadi kepada outline. Okay, sama cara macam saya convert text tadi. Dia function dia sama dengan expand ni tadilah. Okay, sama dengan expand ni. So korang boleh convert objek menggunakan outline. So bila dia jadi outline, dia bukan lagi path lah. Dia bukan jadi lagi line. Korang boleh adjust kedudukan dia macam ni. Okay. Right. Okay, seterusnya apa kita ada? Path. Kita ada offset path. Okay, offset path ni macam ni. Okay. Saya delete. Delete. Okay. Katakan ni adalah saya punya objek. Okay. Ni saya ada path. Path yang ada stroke. Kalau saya ambil offset path, objek, path, offset path. Okay. Saya boleh keluarkan satu lagi path kat luar ni. Cumanya saya boleh tetapkan dia punya berapa pixel. Let's say dia 2 pixel. Kalau 2 point, bukan pixel, 2 point. Saya tekan preview, dia dekat sikit lah dengan jarak objek tu. Okay. Tapi kalau saya letak negatif 3 point, okay, preview, dia akan jadi negatif. Dia akan keluar ke dalam. Offset dia tu adalah ke dalam. Tadi kat luar kan. Sebab dia ada negatif tu, dia ke dalam. Okay. So, dia ada 2, meter, round, dengan bevel. Tapi sebab objek ni bulat, kita tak nampak. Nanti saya tunjuk contoh lain. Kita guna meter dulu. Klik OK. So, dia akan keluar dalam lah. Okay. Dan kalau korang boleh buat seberapa banyak yang korang nak. Let's say saya nak objek. Saya nak path. Offset path again. Nak buat lagi pun boleh. Klik OK. So, dia akan jadi macam tu lah. Okay. So, kita boleh buat banyak-banyak benda yang berulang macam ni. Okay. Cuma ada beberapa features yang korang kena tahu untuk path tadi. So let's say saya ambil apa nama pen tool. Okay. So kita lukis pen. Kita kasih dia tekan escape. Kita kasih stroke ni besar sikit. Okay. So offset path tadi. Objek, path, offset path. Dia boleh keluar offset path satu lagi. Tapi let's say nilai ni saya nak dia 6 point. So dia macam preview. Okay. Saya rasa dia terlalu besar lah. What about 10? Okay. How about 20? Okay. 20. Okay. Dia keluar di sekeliling line tu, dia akan keluar satu lagi line. Tapi saya rasa, sekejap, kita cancel lah. Kita buat satu lagi line yang, kalau macam ni, baru korang boleh nampak. Okay. Saya lukis satu pen tool. Kita lukis satu yang line yang agak panjang macam ni lah. Panjang. And then kita kasih stroke dia tu dalam 3 pixel. Klik escape. Okay, kalau kita offsetkan dia, path ni. Objek, path, offset path. Kita boleh keluar satu lagi path yang ada kat situ. Nilai ni kita bagi say 5. Preview. Okay. Kalau tengok, di luar line tu, dia keluar satu offset yang bernilai 5 point tadi. Okay. Tapi kalau saya klik meter, okay, saya zoom. Saya cancel dulu, saya zoom. Untuk korang nampak dia punya beza dia. Okay, objek, path, offset path, meter, okay, dia negatif 3, kita jadikan dia 5 lah, 5. Tekan preview, okay, macam ni kan. Kalau meter, dia flat. Tapi kalau korang ambil round, dia akan jadi round macam ni. Okay, meter, round, and lastly kita ada bevel. Bevel ni dia kena ada bucu. Let's say korang kena ada
5 bucu. Okey, bevel tak nampak sangat. Bevel ni nampak dalam objek yang bentuk shape petak saja. Okey, nanti saya nak korang try lah. Okey. So kita round, kita dah boleh offsetkan line kita tu jadi macam ni. Okey. Cumanya kalau kita nak guna objek ni, kita boleh tarik dan kita delete dan kita boleh guna offset yang macam ni lah. Okay. So dia boleh offsetkan path kita. Shape pun boleh, path pun boleh. Okay. So seterusnya kita ada path, reverse path direction. Okay, reverse path direction ni dia tak guna, saya jarang guna, tapi cara guna dia macam ni lah. Okay, let's say korang ada satu path macam ni, and then korang dah lukis escape dan korang ambil width tool tadi dekat sini. Okay, width tool. Kita besarkan objek ni kat sini. So jadikan dia macam rambut macam ni kan. So sini, belah sini kita nipiskan. Tapi kalau saya ambil path ni, saya klik objek, path, offset, reverse path direction ni, saya akan tukar direction dia daripada sini ke sana. Okay. Basically kalau dalam drawing kita nak tunjuk rambut tu daripada hujung ke sini, kadang-kadang kita lukis daripada sini kan, tiba-tiba tersilap. Kita boleh reversekan semua stroke kita tu. Okay. Yang seterusnya, yang ni saya tak biasa guna. Smooth simplify ni saya tak biasa guna. Tapi okay, sebabnya sekarang ni kalau korang ambil pen tool ni, pencil tool, korang ambil pencil tool, sorry, pen tool, pencil tool. Ni pencil tool ni. Pencil tool. Ni pencil tool. Okay. Kalau double tap kat sini, kita dah boleh smoothkan dia dah terus. Awak letak kepada smooth. Double tap tadi dekat pencil tool, pergi ke smooth. Okay, kalau nak smooth lagi pun tak apa. So kalau kita buat semua macam ni kan, so, actually kalau kita lukis something, actually dia dah tolong smoothkan kepada kita. Okay, path ni dia jadi smooth. Dulu Illustrator dia tak boleh detectnya, path ni akan jadi smooth. So kita tak perlu dah objek, path, smooth ni. Smooth ni actually dia boleh smoothkan lagi. Okay, dia boleh smoothkan lagi. Okay, ni adalah level untuk kita smoothkan dia. Okay. Simplify saya tak pasti apa dia. Yang saya tahu simplify ni dia delete anchor point yang tak perlu. Okay. Path, simplify ni tadi. Dia kena select dulu. Kena select objek. Simplify. Dia akan delete objek yang kita tak perlu. Anchor point yang kita tak perlu. Okay. Smooth, add anchor point pun, remove anchor point pun sama gak cara guna dia. Yang ini dengan yang ini. Add anchor point. Macam kita belajar. Add kita boleh tambah. Delete anchor point tool, kita boleh delete. Okay. Okay, seterusnya kita ada divide object below. Okay, divide object below ni best. Okay, let's say korang ada satu, okay, delete everything. Okay, let's say korang ada satu objek bulat. Okay, kita letak dia warna hijau again. Okay, katakan saya ada satu path. Macam ni path. Path ni tak kisahlah nak guna line ke apa. Okay, path macam ni. Boom. Okay. So, apa yang saya boleh buat kan? Saya boleh klik selection tool, tekan path ni, pergi ke objek, path, divide object below. Kalau saya tekan divide object below, boom, tekan, path tadi dah hilang, tapi dia potongkan saya objek ni. Okay? Dia dah potongkan saya objek ni. So korang boleh fikirlah. Cumanya dia boleh apply satu garisan dalam satu masa. Okay? Let's say kalau saya ada pen tool lah, saya guna pen tool. Saya buat macam ni. Saya buat macam, let's say macam ni. Okay, macam ni kan. Dia path kan. Okay. Kita nak cutkan dia. Kalau saya ada satu lagi line macam ni, saya tak boleh cut dalam masa yang sama. Saya select dua. Saya nak divide objek. Divide tu tadi tak boleh. Dia kena select satu-satu. So right click. Objek. Path. Divide path below. Okay. Dia cut. Dan ambil yang ini juga. Objek. Path. Divide path below. So dia boleh cutkan objek yang kita cut tadi kepada pieces. Menggunakan line yang kita buat tadi. Okay. Right. So korang boleh buat bentuk yang kompleks lah. Okay. Contoh, kalau korang guna type tool. Let's say type tool ni korang adjust sebagai Malaysia. Okay. Okay, type tool ni kita boleh cut juga. Tapi type tool ni kita kena expand dulu baru kita boleh cut. Okay.
Contoh, saya nak ambil objek ni. Kita guna objek yang tebal sikit lah. Okay. Kena expand dulu. Awak kena convert dia jadi outline dulu. So right click, select object, and then apa nama expand. Okay, klik OK. Okay, once dia dah expand, korang boleh ambil line, ambil straight line pun tak apa. Kita potong cut dia macam ni. Okay, while the line is selected, object, path, divide object. So apa yang dia buat adalah dia actually potong. Saya ambil yang atas ni. Oh, sorry. Ungroup dulu. Right click. Right click. Ungroup. So saya boleh ambil bahagian atas ni. Dia actually cut the text macam tu. Okay. So semua shape yang kita cut menggunakan cut below tu, dia akan cut macam tu. Okay. So bolehlah korang apply element of design yang korang nak. Contoh korang nak tukar color dia ke, okay? Nak apply gradient ke, okay? So boleh buat macam-macam. Okay, let's say kita apply gradient macam ni, tarik ke bawah macam ni. Okay, atas ni kita tukar warna biru. Okay, sekiranya awak try tukar color tapi tak jadi, kan? Kenapa color tak jadi kan? Tapi macam ni jadilah, tak ada masalah lah. Okay. Kalau tak jadi, korang pergi ke window, okay, color. Okay, sometimes kita tukar-tukar color tak jadi kan. Korang kena klik kat sini, select RGB. Mungkin dia tengah select grayscale. Kalau dia select grayscale, memang color dia akan tak berubah. Okay, ada student, kenapa tak boleh color sir? Kenapa tak boleh color? Awak tukar dulu kepada RGB ni kat sini. Okay, baru boleh tukar. Okay, so korang boleh tukarlah color yang korang nak. Okay, so boleh adjust macam mana color korang nak berdasarkan gradient masing-masing. Okay. Okay. Bab color tu nanti kita akan belajar nanti. Okay. Next, kita ada path. Split into grid tak payah gunalah sebab dia basically dia pecahkan kepada grid yang biasa. Biasanya guna dalam lukisan teknikal. Shape saya tak biasa guna kat sini. Korang study sendiri. Okay, pattern. Pattern ni best. Pattern ni, kalau saya ambil, saya boleh jadikan pattern. Contoh saya lukis satu pen tool. Okay. Saya lukis something like this. Okay. Saya tak nak gradient lah. Saya nak guna color merah biasa. Okay. And then saya buat objek macam ni. Lepas tu saya, let's say saya duplicate kan, rotate tool. Ambil rotate tool. Klik kat sini. Let's say kita rotate, tekan option, tab. Rotate 90 darjah. Preview. Copy. Okay. Okay, so saya ada satu objek yang macam ni. Okay, and then rotate sekali lagi. Klik kat sini. Option. 90. Preview. Copy. Ctrl D. Ctrl D. Okay. Okay, so saya ada satu pattern macam ni. Ini saya tak perlu satu ni lah. Okay, let's say ada pattern macam ni kan. Saya nak jadikan dia pattern. So saya just pergi ke objek. Pattern, make. Okay, kat sini saya boleh buat pattern macam ni. Okay, once kita buat, kita klik OK. Kita boleh adjust lah pattern mana kita nak. Grid ke, bentuk yang bersilang macam ni ke, brick by column ke. Okay, so kita buat boleh buat macam-macam lah bentuk pattern. Okay, kita juga boleh adjust berapa width dia, nak tinggi mana, nak lebar mana. So let's say korang nak macam like let's say 80 point kali 80 point. Okay, lepas tu dia jadi jarak dia bergantung lah. Okay, and then korang boleh adjust dia punya size, style. Okay, nak kecil ke, nak macam mana ke size dia. Macam ni saya nak dia type antara size lah. Okay, yang ni tak payah usik. Yang ni 5x5, 7x7 ni tak kisah. Dia just view saja.
ni pun tak ada apa. Ni just tunjuk yang mana original, yang mana tak original tu dia tunjuk berapa terang dia. Tapi bila kita apply dia sama je. Dia just preview saja. Okay. Okay, once you dah apply, you tekan back. Okay. Okay, bila you back keluar balik, double tap pada keluar ni, perhatikan pattern yang awak buat tadi tu dah muncul kat sini. So apa yang korang boleh guna dengan pattern ni, yang ini korang boleh delete sebab kita dah convert kita punya pattern kat sini. So kalau saya ada satu rectangle, saya nak buat pattern penuh macam ni kan. Bila saya apply pattern ni kepada fill ni, kat fill ni, saya apply pattern ni, dia akan keluar pattern ni kat sini. Okay? So korang boleh buatlah pattern ni nak letak dekat mana, nak memenuhi satu texture ke, satu ruang ke, so korang boleh apply lah. Dia macam color, tapi cuma dia dalam bentuk pattern. Okay? Mungkin korang nak like opacity dia, korang nak rendahkan ke, depends. Korang boleh guna macam-macam creativity, asalkan pattern tu. Dan pattern tu korang boleh create macam-macam jenis pattern berdasarkan kreativiti anda. Okay. Once pattern ni dah ada, actually ada beberapa preset lain lagi kat pattern ni. Korang boleh edit pattern. Okay. Still boleh edit lagi lah, nak besar mana apa semua kan. Okay. Selain daripada edit pattern, double tap kat luar. Select objek ni, objek, pattern. Kita juga boleh tile edge color, saya tak pasti apa benda. Okay. Bukan tak pasti, sebab saya tak guna. Okay. Kadang-kadang kalau kita tak guna, kita tak jelas apa dia. Kita tak ajar lah. Okay. Text to pattern pun boleh. Text to pattern ni kita boleh convert text. Tapi beta ni tak stable lagi. So nanti dulu lah, tunggu dia stable. Mungkin dalam 3 bulan, 2 bulan lagi dia stable, kita guna. Okay, selain daripada pattern tu, text juga korang boleh convert jadi pattern. Let's say korang ada satu text. Text ni korang adjust sebagai UMK contoh. So text ni boleh jadi pattern. Ambil objek ni, objek, pattern, make. Okay. So text ni boleh jadi pattern kita. Okay, nampak? Saya zoom, UMK ni boleh jadi pattern kita. Okay. Alright. So kita bolehlah guna. Nak saya ingat macam ni ke, nak saya ingat macam ni ke, so kita boleh guna. Okay. Nak ada rotation ke, semua boleh guna. Alright. Dan kalau saya ambil this object, saya rotate dia boleh jadi something like this. Okay. Tapi ni nampak macam rapat sangat. Kita still boleh adjust lagi, don't worry. Kita boleh adjust lagi. Okay. Right. So kita delete, back. Delete. Okay. Tadi pattern tadi pun dah apply kat sini. So kalau korang nak guna, korang boleh guna pattern ni. Kalau nak delete, boleh delete. Ni delete. Okay. Okay, next kita ada okay, intervene. Intertwine. Okay, intertwine. Intertwine ke interwin? Okay. Interwin ni macam ni guys. Kalau korang ada satu alamak, saya tak nak guna ni. Saya nak guna circle. Okay. Interwin ni saya jarang guna, tapi saya suka juga guna dia. Okay. Kita resetkan dia. Kita jadikan stroke ni warna merah. Kita besarkan dia. Kasih pixel stroke dia lebih tebal. Okay. Katakan saya ada satu objek lagi ke sini. Macam ni. And satu lagi objek ke sini. Okay. So, yang tengah ni, kita convert color dia jadi biru. Yang hujung ni, kita convert dia jadi hijau. Okay. Okay, apa yang interwin buat? Korang boleh ambil objek ni. Okay, saya zoom. Korang boleh ambil objek, intertwine or interwin, make. Once saya buat make ni, saya boleh delete kawasan yang saya nak. Contoh, saya buat macam ni kan. Boom. Dia macam bersilang antara satu sama lain. Macam tu. Okay. Interwin, make. So, dia boleh buat macam tu. Okay. Dan saya boleh edit objek, interwin. Okay, tak boleh. Select keluar ni. Okay. Ambil ni. Objek, interwin, release. Kalau release, dia akan reset balik lah. Dia akan jadikan macam asal. Saya undo. Tapi kalau saya klik objek, intertwine, edit,
saya still boleh edit lagi kawasan yang kita interwin tadi. Katakan saya tak jadi kat sana, nak adjust yang ke sini. Ni kita boleh tukar lagi. Tekan edit tadi. Okay. So korang boleh guna macam creative element lah. Contohlah kalau korang nak buat macam kad kahwin kan. Katakan suami nama, kita guna huruf. Katakan suami nama Saiful. Okay. Saiful S. Besarkan S ni. Okay. Kita cari S, kalau kat kahwin, kita cari S yang lebih romantik sikit lah. Macam ni ke? Okay. S yang ada sans serif. Okay, lepas tu, wife nama, katakan wife nama apa guys? Apa nama wife? Nama wife Zoro, Z, Z. Okay. Ada ni. Ada orang ni. Ada. Okay, so Z, kalau korang nak guna interwin tadi, kita kena, katakan kita sangkutkan Y dengan Z ni dulu. Kita tukar warna lah bagi nampak sikit. Okay, warna still boleh tukar lagi don't worry. Macam ni. Katakan dia tersangkut kat tengah ni ke. Okay, S ni kita bengkokkan macam ni. Tada, okay, something like this lah. Okay, right. Okay. Hantar korang nak buat macam ni kan. Okay. Okay, interwin, korang kena expand dulu teks ni. So, select semua. Sebab teks kita boleh, kita susah nak adjust. Pergi ke object. Expand. So, klik OK. Bila dah expand, baru kita boleh apply interwin tadi lah. So, select dua objek ni. Objek, interwin, make. Lepas tu kita boleh buat objek ni macam tersangkut kat sini. Okay. Ataupun undo, boleh buat kat sini. Dia jadi macam ni. Okay. Alright. So, Z, S. Okay. So, korang boleh buatlah benda-benda lain yang bersangkutan antara satu sama lain. Okay. Now, kita ada blend. Blend kita dah belajar dah hari tu. Cara dia lebih kurang sama je. Nanti korang boleh tengok rakaman. Perspektif, saya tak biasa guna perspektif kat sini. Tapi saya biasa guna perspektif dekat sini lah. Macam kita dah guna juga yang hari tu dengan perspektif grid tool. Live pane kita dah belajar. Live pane, make ni, kalau kita make ni, dia sama macam kita guna live pane kat sini. Okay, kebanyakan dia sama ada kat sini lah. Live pane, kita dah belajar. Simple je cara dia lah. Korang lukis shape tu, korang boleh make. Saya lukis sekejap lah. Korang tahu kalau tak ingat kan. Katakan kita ada objek macam ni. Kalau kita klik live pane bucket tool kat sini, dia jadi sama dengan kita klik kat atas ni tadi lah. Select semua. Objek, live pane, make. Okay. Kat sini kita boleh start color guna live pane bucket tool. Okay. Boleh color. Dan kalau kita nak adjust apa-apa lagi, kita expandkan dia dulu. Dan kita adjust, lepas tu kita boleh color balik. Okay. Right. Objek. Okay, image trace. Okay, image trace ni dia convert objek yang dia raster kepada vektor. Okay, contoh kalau saya ada satu apple. Let's say kita ada image apple. Red apple lah. Okay. Kalau kita ambil objek ni, tunggu dia loading kejap. Okay, right click. Open copy image. Saya paste dekat sini. Okay. Okay, kalau korang perasan dia adalah raster kan. Dia raster. Okay. So, bila dia raster, nak convertkan dia jadi image trace, ada satu dekat objek, image trace kat sini kan. Kat atas ni ada image trace juga. So, biasanya kalau kita nak convert kepada, dia ada banyak option, tapi kalau saya suka guna yang 16 color ni, yang paling banyak. So, objek ni akan jadi macam vector art macam ni lah. Okay, kat sini dia adalah raster. Okay. So, kita live pane ni, image trace ni, itulah cara dia. So, kalau saya release, dia akan release balik lah kepada objek yang asal. Okay. Right. Ada satu lagi, yang ini raster kepada vektor. Okay, ada satu lagi objek.
kita daripada vektor kepada raster. Contoh saya ambil satu T ni. Okey, objek ni T ni. Okey, T ni saya boleh rasterizekan dia. Pergi ke objek, kat sini ada rasterize. Okey, kalau kita rasterize okey, high, kita guna high. Transparent background. Klik OK. Okey, actually objek yang saya buat tadi dia dah raster, nampak tak? Dia terdiri daripada raster. Dia dah rasterize. So kita boleh apply efek yang lebih kompleks lah kepada image yang di rasterize ni. Sebab kalau vektor dia punya efek dia tak kompleks. Dia punya color dia tu blend antara color dia tak kompleks. Okay? Tapi kalau raster dia lagi cantik lah kalau kita nak colorkan dia. Okay? Kalau vektor, kalau korang perasan, kalau saya rasterizekan ni kan, saya buat image trace. Right click sini. Okay, dia tak, color dia tak blend together antara satu sama lain. Okay, kalau color ni merah cerah, highlight dia akan jadi cerah, highlight cerah kat sini lah. Okay, ni base color kat sini, ni shadow. So dia macam tak bercampur dan dia tak kompleks. Tapi kalau raster, bayangan dia lagi cantik, lagi blend lah. Okay, tapi itu nanti kita belajar. Right now saya nak tunjuk features yang beberapa features penting lah. Okay, bukan last, kita ada envelope distort. Okay, envelope distort ni macam ni guys. Envelope distort, kita boleh guna apply envelope distort ni kepada teks ataupun shape. Okay, let's say saya ada word Kelantan. Okay, so envelope distort ni korang boleh try satu-satu juga. Kita besarkan. Okay, so kita ambil objek envelope distort. Kat sini ada make with warp. Okay, so kalau warpkan dia, okay, saya boleh guna beberapa, antaranya arc. Kita boleh buat, kita tekan preview. Okay, arc ni dia jadi macam ni. Okay, kita boleh arckan dia. Kita boleh ada arc lower macam ni. Macam logo Netflix kan. Kalau tengok logo Netflix tu, teks dia macam ni. Arc lower, ada arc upper macam ni. Okay, dan juga ada arch macam jambatan tu. So korang boleh arch. Okay, dia beza dengan arc dia. Dan korang boleh juga rotate secara horizontal ataupun vertical. Okay, ni adalah vertical arch. Okay, dan juga horizontal arc, korang boleh adjust. Dan saya nak korang try satu-satu. Ni ada flag. Okay, flag. Biasa flag ni orang guna horizontal lah. Macam ni. Okay, korang boleh flag and so on and so forth. Okay, dan try satu-satu. Dia boleh distort text, dia boleh distort shape. Okay, korang tak payah expand. Dan korang still boleh adjust dia punya ejaan kat sini. Okay, okay. Yang best tentang envelope distort ni, dia ada satu benda. Okay, let's say saya ada satu circle. Saya tunjuk korang satu tips. Saya ada satu circle. Okay, and then kita cutkan circle ni kepada a few pieces. Contohnya, saya cut macam ni. Saya cut macam ni. Okay, klik escape. Kita cut satu lagi kat sini. Cut satu lagi kat sini. Cut satu lagi kat sini. Okay, saya nak tengok korang buat. Tengok apa saya buat. Okay, now saya nak cutkan dia kepada objek, envelope, path, cut, dan create satu lagi objek, path, cut below. Okay, so dia jadi pecah-pecah macam ni lah. Kita tarik atas sikit, this one, and this one also tarik bawah sikit. Okay, okay. Apa yang envelope distort dia boleh buat? Okay, saya nak ambil satu teks kat sini satu. Okay, nama ni adalah saya. Okay, saya nak, jangan distort. Ingat, kita tukar kepada font yang lebih tebal lah. Okay, let's say this one, saya. Okay, saya makan
makan. Teks yang ketiga, banyak. Okay. Okay. So, apa yang envelope distort boleh buat? Okay. Saya boleh objek, envelope distort. Saya boleh masukkan objek ni with top object. Okay. Sebelum tu, make with mesh ni, make with mesh, kalau saya select objek ni, objek, envelope distort, make with mesh, function ni sama dengan mesh ni. Sama dengan mesh ni. Okay. Dia boleh buat warpkan dia berdasarkan, kita kena letakkan berapa kolom, berapa ni. Kita belajar minggu lepas. Okay, saya tunjuk sikit lah. Katakan kita nak row 3 dan kolom 3. Okay. Semua kolom ni, semua ni kita boleh adjust guna direct selection tool. So ambil direct selection tool, korang boleh adjust bentuk dia. Ni semua boleh adjust ni. Boleh letak color yang berbeza, nak buat shadow ke apa, dan semua boleh adjust. Tapi kita tak nak guna yang itu. Sekarang ni saya nak guna make with top object tadi. Okay. Pertama saya kena make sure, saya nak masukkan perkataan saya ni dalam objek ni. Saya kena pastikan objek ni berada di depan. Bring to front. Okay, macam inilah. Ketiga-tiga objek ni, kita akan right click, arrange, bring to front. Sebab teks hanya boleh masukkan objek yang berada di depan dia saja. Okay, seingat saya lah. Okay, saya try. Saya lama tak try. Okay, once kita dah ada objek ni, select this text, select this object, shift select this object. Okay, dua-dua dah selected. Korang pergi ke object, envelope distort, make with top object. Okay, once saya tekan make with top object, saya tu dah masuk dalam objek ni. Again, kita buat yang makan pula. Select ni. Make sure ni adalah berada di depan. Kalau tak sure, right click. Oh, sorry. Ambil selection tool dulu. Right click. Right click. Arrange, bring to front. Okay. So, shift select dua ni. Object. Envelope distort, make with top object. Saya makan. So, banyak ni pula. Make sure dia ada kat depan. Shift select dua objek ni. Objek. Envelope distort. Make with top object. Okay. So, apa-apa objek yang kita buat tu, asalkan dia ada compound, dia ada satu ruang, dia ada teks, dia boleh masukkan ke dalam tu. Dan teks ni, kalau dia macam tak cantik kan, korang still boleh adjust lagi. Macam S ni macam penyet sikit kan. Okay. Don't worry. Select everything. Kat sini, dia still dalam bentuk teks. Saya still boleh adjust lagi ejaan. Contohnya, nama korang Siti. Okay. Korang still boleh adjust lagi. Ambil direct selection tool. And then type Siti. Siri pula. Okay, Siti. Siti, hilang. Okay, sebab kalau dia putih, kita tukar kali hitam. Siti, tukar kali hitam. Oh, sorry. Still boleh adjust lagi. Okay, tap kat luar. Tapi layout dia macam lari sikit. Korang betulkan balik. Okay. So, Siti makan banyak. Tapi korang still boleh adjust. Sorry siapa ada Siti kat sini. So, kalau nak adjust objek ni, macam tak cantik ni kan. Korang kena expand. So, kita select everything. Object. Expand. Klik OK. Okay, once dia dah expand, kita boleh adjust anchor point dia ni. Saya right click. Ungroup dulu. Okay, kat sini kita boleh adjust objek. Ambil direct selection tool. Sini, direct selection tool. So, kat direct selection tool ni, kita boleh adjust anchor point ni supaya S ni tak nampak macam cacat macam ni lah. Okay, so kita boleh dragkan dia ke sini. S ni boleh tarik dia ke sini supaya kita nampak macam dia lebih bertamadun huruf dia. Okay. Dia nampak cantik. Okay. Lain macam okay. B ni macam penyet sikit kan. So, kita boleh tarik B ni ke sini sikit. This one tarik ke sini sikit. Supaya dia tak nampak macam berlaku kecacatan di situ. Ya. Okay.
Semua boleh adjust lagi. K ni pun nanti boleh adjust lagi. Okay. Alright. So, itu adalah bahagian untuk objek, text rock dan juga artboard. Ada a few lagi. Saya rasa lama kita cukup masa. Kita dah pukul apa dah? Okay guys, kita dah pukul 9:01. Okay. Okay, kat sini ada clipping mask, compound path, artboard dengan graph. Saya rasa ni penting. Saya teruskan sikit lagi. Boleh guys? Sikit lagi? Boleh guys? Sekejap ni. Boleh. Right. Okay. So, okay, jangan delete yang ni. Simpan dalam portfolio. Kalau korang nak try, si delete. Okay, objek bawah ni ada compound path dengan mask. Okay, mask ni macam ni guys. Mask ni maksud dia topeng tau. Mask ni dia boleh letakkan objek di belakang. Macam kita kita belajar guna banana dengan pedas hari tu kan. Okay, let's say saya ada apple ni. Okay, alamak. Okay, saya copy image. Saya masuk ke saya punya Illustrator. Ctrl V. Okay, saya boleh maskkan objek ni kat belakang ni. Okay, kalau saya nak maskkan teks. Okay, kalau saya ambil satu apa nama rectangle kan. Okay, saya boleh ambil rectangle ni. Saya boleh select kedua-dua objek ni. Saya boleh right click, make clipping mask. Dia akan crop image tu ke dalam objek ni. Okay, once dia dah create clipping mask macam ni, dia boleh adjust lagi. Awak double tap, awak still boleh adjust lagi kedudukan objek ni. Sama ada awak nak resize dia ke kan. So depends lah, awak boleh maskkan dia. Okay, so apa-apa objek yang kita letak di depan sesuatu gambar ataupun shape, dia boleh maskkan objek tu. Okay, kalau saya letak bentuk bintang pun dia boleh. Kalau saya letak bentuk macam-macam pun dia boleh, tak kisah. Okay. Okay. Undo. Okay. Let's say objek yang depan ni adalah teks. Okay. Kalau teks, kalau kita nak maskingkan dia, apple. Okay, saya buat apple. Kalau saya nak maskingkan teks ni, saya kena buat dia jadi saya tak boleh maskkan teks saya setahu saya. Okay. Kita try. Saya rasa dia tak boleh buat make clipping mask. Boleh. Okay. Illustrator baru boleh. Okay. So teks pun boleh kita masukkan dalam objek ni tanpa kita buat expand lagi. Okay. Tetapi kalau ada, let's say selain pada apple ni, let's say ada satu lagi elemen bawah ni. Ada satu elemen. Okay, rectangle tool. Okay. Dan awak nak meshkan antara semua ni. Okay, make clipping mask. Saya rasa dia tak jadi contoh. Dia jadi satu je, salah satu je. Okay. So cara dia korang kena expand kedua-dua objek ni. Okay. Objek. Expand. And then step kedua, korang kena objek. Korang pergi ke compound path. Korang kena make. Okay. Bila korang make compound path, okay, dua-dua objek ni dah jadi satu compound path, baru kita boleh maskingkan objek kat belakang tu. Kalau ada banyak multiple objek pun, kalau korang buat compound path bersama-sama, dia boleh jadi satu group. Okay. So korang boleh compound path kan kepada objek tu masuk ke dalam tu. Dengan syarat kita buat compound path tadi. Okay. Kalau ada 2-3 objek, jadikan dia compound path. Lepas tu baru korang boleh masking ataupun letak color secara berkumpulan. Itulah. Okay. Okay. Next ada compound path, clipping mask kita dah settle. Artboard dengan graph. Graph ni kita dah cover dah hari tu. Cara dia sama guna graph ni. Artboard ni cara dia sama dengan ni. Cumanya macam ni guys. Kalau saya ambil satu objek ni, saya nak apple ni saja kan. Saya boleh convertkan ni kepada satu artboard berbeza. Okay, contoh kita delete lah apple ni. Apple ni kita tak guna dah, kita delete. Okay, ni perkataan ni saya pergi ke objek, saya pergi ke artboard tool and convert into artboard. Bila saya tekan convert into artboard, saya klik OK. Tak jadi. Mula guys, saya pun tak ingat dah. Artboard. Tak jadi. Lantak, tak payah ajar. Kalau tengok YouTube sendiri saya pun dah lupa.
Okey, sepatutnya saya ingat bila saya select ni, convert to artboard, dia akan jadi satu, dia jadi macam ni. Sepatutnya dia akan jadi satu artboard kecil kat sini. Lepas tu dia letakkan objek Apple ni dalam artboard ni. Macam tu lah. Saya pernah guna tu tapi mungkin ada setting yang saya lupa. Okay? So dia akan convert macam tu. So artboard ni kalau korang ada, sini adalah tempat korang buat karya. Artboard yang tepi ni tempat korang letak reference image ke, color scheme ke kan. Apa-apa ke lah. Color palette ke korang letak kan. So kalau kita nak susun artboard kita, korang pergi ke objek, artboard tool. Kat sini ada rearrange all artboards. Kalau saya tekan rearrange, dia akan susunkan, klik OK, dia akan susunkan artboard kita dalam keadaan yang cantik lah. Okay, ini kita boleh samakan sikit supaya nampak lebih profesional. Okay. Alright, so saya rasa untuk Illustrator itu saja dulu. Nanti you guys boleh study di rakaman. Kali ini saya nak share attendance dan juga saya nak tunjuk contoh assignment yang pernah dibuat oleh awak punya senior. So saya dah download a few. Ni antaranya, antara assignment 1. Ni antara yang dapat markah 27/30 lah untuk ideation. Markah ideation. Ni antara yang dapat 13 hingga 14 markah per 15. Okay. So kita tunjuk satu lah. Contoh. Okay, ni daripada Adam. So ideation dia, sekejap saya enable scrolling. Okay. Ideation dia buat digital ideation, ada table of content, ada about me apa semua kan, ada definition, illustration, about my project. Okay, ni adalah dia punya reference lah, dia punya reference image untuk jadikan karya dia. Okay, ni adalah dia punya reference juga. Ni sketch dia ambil. Cuma sketch ni saya tak puas hati lah, patutnya letaklah besar-besar sikit. Okay. So ni antara final idea dia lah. Ni final idea dia. Dia nak buat illustration yang macam ni. Okay. Final idea ni dia boleh berubah guys. Dia boleh berubah. Okay, tapi ni dia pergi hantar final artwork ni. Okay. So portfolio dia sepatutnya dekat sampai final idea tadi. Okay. And then ada a few lagi lah saya nak tunjuk. Okay, ideation portfolio. Ini daripada Izzati. Antara student yang bagus juga. Okay, dia buat digital illustration kan, outline. Dia ceritakan apa yang dia faham tentang illustration lah dalam satu page. Lepas tu dia nak buat satu image, ideation. Dia ambil beberapa image daripada internet. Okay, desert and the city. Okay. And then dia rujuk juga outfit kan, pakaian-pakaian yang dia boleh rujuk macam mana dia nak masukkan dalam idea dia. Okay. And then the props. Okay. Contoh yang dia buat, ni ada juga yang dia lukis. Okay. Ni adalah lukisan dia macam tu. Sepatutnya buat macam ni lah, kemas sikit kan, cantik nampak dengan satu presentation yang baik. Okay, ni adalah final idea dia. Tapi kalau korang tengok assignment akhir dia lain sikit daripada yang ini. Tapi tak apa, tak ada masalah. Dia ada lain sikit tu maksudnya dia ada perubahan tu, saya tak ada masalah. As long as dia develop daripada idea yang sama. Okay. Ni final draft dia. So tak perlu color lagi lah untuk assignment 1 ni, tak perlu color, buat dalam bentuk line saja. Okay. Next, ni contoh seterusnya daripada Nurin Yusrina. Sudah bagus juga. So ideation, definition of digital illustration, about lukisan kita apa, statement kita pasal apa. And then ni dia punya artwork, reference image dia. Okay, kuat banyak, bagus. Ni sketches. Ni adalah idea akhir dia. Dia pun juga buat comic strip. Comic strip. Seterusnya kita ada, okay, ni daripada Syuhada. Okay. So project 1, ideation, apa semua. Ni reference dia. Okay, Syuhada buat fashion. Fashion. So reference dia daripada artwork yang dia refer. Ni sketches dia sikit. Ni dia punya final idea lah. Nanti dia akan color. So tak akan color lagi, tak apa. Okay. So next kita ada terusnya digital illustration daripada Nur Laila. Okay. Definition, about my project. Okay. Pasal apa dia nak buat, dia cerita secara ringkas. Ni reference dia yang ditunjuk. Okay. Reference, lukisan dia dan final artwork dia. Final artwork dia ada perubahan juga nanti.
Ada sikit perubahan. Okay. So dia buat macam character exploration lah. Character exploration untuk ideation karakter baru. Okay, untuk cipta karakter baru. Okay, ni daripada Natasha. Digital illustration, idea. Kalau awak tengok kan, semua yang saya tunjuk ni, layout dia kemas, nampak profesional dan tersusun dengan cantik lah. Okay. Dan ada taste lah orang kata. Okay. Tak nampak macam PowerPoint presentation sangat. Okay. Okay. Ni ada sketches dia, ideation. Dia ni buat apa nama student ni? Lupa tadi. Natasha buat fashion. Okay. Fashion exploration. Dia explore fashion. Natasha punya artwork tak berubah sangat tapi bagus. Dia buat detail sangat dia buat. Okay. Bunga-bunga ni cantik dia buat dalam final dia. Okay, ni antara juga yang last, okay, daripada Janti. So Janti dibuat definition, idea illustration. Okay, ni idea dia, reference, digital idea. Dia buat character sheet, okay, character design. Okay, ni sketches lah, mata yang dia buat ni, ideation sketch. So korang boleh letak dalam layout yang macam ni lah. Ideation sketch, okay. Ni adalah final idea dia. Janti pun ada perubahan sikit karakter dia. Tapi tak apa, still dia develop daripada idea yang sama lah. Okay. Yang ini assignment pertama, ideation. Assignment kedua, color line art dengan color scheme. Okay, kat sini korang kena produce line art dengan saya tunjuk yang ni dulu. Okay, ni assignment seorang student. Dia tak letak nama tapi saya download daripada eCampus lah. Okay. Ni, dia sepatutnya kena line art dulu. Ni line art dia. So, dalam assignment kedua ni korang kena hantar satu line art dengan 2 color scheme. Dua sekurang-kurangnya 2. Nak buat lebih pun tak apa. Okay, ni line art dia. And then ni color scheme 1. Dia warna. Dia buat research dan dia colorkan. Dia punya title futuristic scooter. Konsep. Ni color scheme yang kedua. Okay. Tadi color scheme pertama. Again, ni line art. Color scheme 1. Color scheme 2. Lepas tu untuk assignment ketiga, dia akan pilih salah satu daripada color scheme ni, dia akan buat styling. Okay. Styling tak wajib lagi. Dalam assignment ni, styling tak wajib lagi. Styling means highlight, shadow, texture tu tak perlu lagi. Bayang, tak perlu lagi. Okay. Just color je. Okay, ni daripada Lee, saya tak silap. Okay. Daripada Lee. So, dia buat line art. Okay. Dia buat pasal exploration of depression. Okay, depression, apa yang dia nampak tentang depression. So depression ni ada orang kata, orang tengok ni kan. Okay, ni color scheme 1. Okay, ni color scheme 2. Okay, see dia tak apply lagi shadow whatever lah. Okay. Okay, cumanya semasa awak buat artwork, sebenarnya the whole paper ni adalah awak punya presentation. Okay, the whole paper. So kalau framing ni pun, cara awak letak frame ni pun sebenarnya dia adalah artwork korang. Okay, so consider, saya setuju kalau penuhkan terus A4 ni, A4 ke A3 ni, penuhkan terus supaya nampak the whole canvas tu adalah korang punya work. Okay. Okay, seterusnya ni Adam tadi. Adam ni dia buat 4 kot color scheme. Ni dia punya line art. Okay, ni line art Adam. Ni color scheme 1. Oh, sorry. Ni color scheme 1. Cuma saya tak setuju dia letak color scheme ni besar sangat. Sebab saya suka kalau dia crop objek tu, hanya ni je artwork dia. Ni je, daripada sini sampai sini. Okay, so besarkan artwork dia. Tapi cantik lah dia buat. Okay? Ni color scheme 1, color scheme 2, color scheme 3, color scheme 4. So ada 4 color scheme Adam buat. Okay? So minimum 2, tapi korang boleh come out dengan lebih daripada 2 color scheme. Okay, ni seterusnya siapa ni? Siti Nur Syafiqah. Saya rasa Syafiqah. Ya, Syafiqah Latif. Okay. So Syafiqah dia buat dia buat sari. Okay, sari fashion exploration. Okay. Tengok Syafiqah punya line.
Okay, ada tebal, ada nipis, okay, ada line ni pun kemas, nampak kan? Okay. Ada line yang berat, ada yang line yang nipis dan dia apply. And then ni color scheme 1, ni color scheme 2. Okay. So Syafiqah buat 2 color scheme. So seterusnya ada Izzati. Okay, Izzati buat anime style macam ni. Cuma Izzati tak buat line art. Dia terus ada. Okay, sorry. Ni line art Izzati. Okay, line art dia. And then ni adalah dia punya color scheme 1. Ni color scheme 2. Okay. Tapi yang bagusnya Izzati ni dah buat dah styling. Sedangkan saya kata nak styling nanti dulu. Tapi tak kisah. Boleh je nak buat styling. Dia dah ada styling kan. Nampak orang tengok rambut dia dah ada highlights ni. Cuma tak complete lagi lah. Okay. Next. Okay, yang ni pun saya impress. Sangat detail dia buat. Zulaikha. Okay, Zulaikha punya paper. Saya zoom Cuma faedah besar. Okay, dia buat exploration karakter juga. Okay, ini adalah line art. Yang ini color scheme 1. And then ni color scheme 2. Okay. Okay, seterusnya kita ada lastly untuk assignment 2. Okay, ini daripada Faris. Faris, line art. Sangat detail. Dan bagus. Line art dia buat. Eksplorasi robot samurai dia buat. Samurai robot. And then ni color scheme, 2 color scheme berbeza. Okay, saya tak suka buat letak macam ni. Saya suka sebab saya suka artwork ni dalam satu-satu paper. Satu paper. So buat satu-satu supaya jelas nampak. Ni and then kalau boleh bila karakter ni berdiri macam ni, buatlah portfolio dalam keadaan menegak. Okay? Supaya dia penuh kan. Right. And lastly, assignment yang last kali. Assignment ketiga sebelum presentation lah. Assignment 3 adalah styling. Okay. So kita tengok styling. Okay. Okay, ni daripada Lai. Okay, student kita, senior. So dia buat styling lah. Kat sini dah ada styling lah. Dah ada gradient, dah ada shadow, dah ada highlights kan. Ada gradient and so on. So dia buat styling. Kita ada daripada, saya lupa nama student ni. Okay, Kirtana. Okay. Okay, Kirtana ni pun bagus. Styling dia, very nice. Very detail. Okay. Cuma dia kurang highlight dengan shadow. Okay. But the detailing is good. Okay. Awak nampak di sini ada highlight sikit. Ada highlight. Nanti kita akan belajar cara nak buat highlight and so on. Okay. Seterusnya Faris juga. Faris tadi. Okay. Dia dah buat styling. Dia pilih satu yang warna merah. Dan awak tengok dia dah buat styling. Sorry. Okay. Dia buat styling. Dia ada highlight. Dia ada shadow. Details dia. And so on. Okay. So nanti kita akan belajar tracing minggu depan. Kita akan trace beberapa karakter lah. Karakter komik. Okay, daripada Izzati. Dia ada 2 tadi. Izzati ni Izzati. Okay. Ni Izzati yang buat comic strip tadi. Ada perbezaan sikit. Okay. Ni dia buat comic strip lah. Ni panel 1, panel 2, panel 3 penuh macam ni. Okay. See, awak tengok. Ada highlight dia, ada shadows. Okay, ada reflection. Okay, ada shadow over here. Ada cahaya sikit kat sini. Okay. Okay, daripada Izzati. And then, ni Masturina. Masturina buat karakter, dia based on Bobo Boy. Okay. Dia ada shadow, highlight apa semualah. Karakter design. And then, kita ada Lee. Lee yang buat depression tadi kan. So, Lee, awak tengok dia ada highlight dah kat sini. Dia ada shadow, a bit shadow bawah ni. Okay, ada a few shadows, a few highlights. Dalam mulut ni ada shadow, ada highlight. Okay, mata ada shadow, ada highlight. Okay, so dia buat. Okay, very nice. Ni buat, ni kena buka dalam Photoshop baru nampak ni. Sorry, ni kena buka dalam Illustrator. Okay. Alamak. Hari tu. Okay, sebenarnya ni artwork yang tak siap lagi ni. Apa nama student ni? Ya, dia ada satu, saya silap download. Saya sepatutnya download yang final version. Sebenarnya dia dah ada accessory sikit lah. Okay,
Dia ada aksesori sikit, dia ada highlight, dia ada shadow. Okay. Tapi ni bukan yang final lah. Dia ada satu lagi yang final. Saya tersilap download. And second last. Okay, ni daripada Adam dia. So Adam buat macam Ghost Rider gitu. Cosmic Ghost Rider. Okay. So very detail. Great job. Ada highlight, ada shadow. Ada texture. And lastly, kita ada Easy Samuel, kita punya foreigner student. Dia buat burger punya illustration, okay? Burger punya karakter, okay? Burger splash. Okay, ada highlight, ada shadow, okay? Ada base color, texture agak kurang, right? Okay, so itu adalah antara benchmark artwork yang bagus untuk korang refer. Dan saya nak share attendance. Kalau ada soalan, boleh tanya. Saya share attendance, korang boleh tanya soalan. Okay, kejap saya disable the recording. Nanti you guys boleh check and teruskan bersama dengan kita punya exploration dan masukkan di dalam teks portfolio kita.